A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah kita sama-sama membuka majlis kita pada malam ini dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya kasihi Tuan Imam, yang dikasihi Tuan Bilal dan seterusnya ahli jemaah, tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa taala yang bersama-sama dengan kita pada malam ini di dalam Masjid Sengkurung pada malam ini, dan juga yang bersama-sama dengan kita di talian insya-Allah. Alhamdulillah, pada malam ini pertamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, keduanya kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Malam ni insya-Allah kita bersama-sama lagi dalam sesi Qisasul Quran, kisah-kisah nabi-nabi, Qisasul Anbiya minal Quran, kisah-kisah nabi daripada Al-Quran. Jadi sebagaimanalah kita ingatkan bahawa Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan kepada kita dalam Al-Quran ini banyak cerita-cerita, dan ulama-ulama telah mengira-ngira kan, membilang, melihat ada lebih kurang 1/3 daripada Quran ini adalah merupakan cerita-cerita, dan banyak daripada cerita-cerita yang Allah Ta'ala sebutkan adalah cerita-cerita tentang nabi-nabi sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala ceritakan kisah-kisah ini adalah untuk menjadi panduan kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan menjadi panduan kepada kita semua. Kerana pada kisah-kisah ini ada ayat, ada ibrah, ada tanda-tanda, ada pelajaran-pelajaran, ada pengajaran-pengajaran yang sepatutnya kita ambil daripada kisah ini, dan menjadi kewajipan kepada orang Islam semuanya untuk mengetahui kisah-kisah ini, kerana kisah ini diceritakan dalam Al-Quran. Dan kita insya-Allah dalam sesi kita ni setiap hari Sabtu, insya-Allah malam Jumaat, malam Ahad, kita akan bersama-sama untuk lihat dalam masa yang sedikit ni, sedikit-sedikit cebisan-cebisan daripada Al-Quran dan juga daripada hadis-hadis Nabi yang sahih. Pada malam ni insya-Allah kita akan bersama-sama lagi dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam kali yang kelima. Kita telah sampai pada minggu lepas tentang kisah Hajar yang telah ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, Hajar dan juga anaknya iaitu Ismail. Dan kemudian selepas ditinggalkan, selepas kehabisan air, kehabisan makanan, lalu Hajar mencari air, berlari-lari di antara Safa dan juga Marwah, dan kemudian sebanyak 7 kali. Kemudian tiba-tiba didengar suara di telaga Zamzam, di tempat Zamzam. Jadi di situlah malaikat telah menolak, mengais dengan sayapnya, lalu keluarlah air. Jadi air itulah yang sampai sekarang ni kita panggil dia sebagai Zamzam, kerana Hajar ni telah memanggil air itu sebagai Zamzam, Zamzam. Dalam bahasa kita sebut itu bahasa Aramaic, dalam bahasa Suryani, dalam bahasa Suria Palestin lama. Jadi insya-Allah itu ceritanya. Jadi sampailah selepas daripada itu ditinggalkan Hajar, diceritakan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Nabi Ibrahim ni selepas daripada dia balik semula ke Palestin, ditinggalkan Hajar di situ, kemudian dikatakan bahawa setiap tahun sekali atau 2 kali dia akan menziarahi anaknya dan juga isterinya ni, sekali ataupun 2 kali. Kemudian tapi jarak tu jauh 1 bulan perjalanan, tapi Allah Subhanahu wa taala beri kelebihan kepada Nabi Ibrahim. Bila Nabi Ibrahim ni keseorangan, keseorangan, bila seorang-seorang, maka Allah Taala dalam satu riwayat mengatakan bahawa Allah Taala dekatkan perjalanan tu, iaitu Palestin tu jadi dekatkan. Jadi Allah Taala berkuasa nak dekatkan dengan Mekah. Jadi Nabi Ibrahim tu mudah untuk pergi lihat Hajar dan juga Ismail.
Satu riwayat lain mengatakan bahawa Nabi Ibrahim ni menaiki burak. Naik burak. Burak ni lajulah. Sebagaimana yang Nabi SAW, Nabi kita bila Isra' dan Mi'raj itu dia naik burak. Naik burak ke Palestin. Jadi itu riwayat-riwayat lah. Tetapi Nabi Ibrahim ni kalau seorang diri dia naik burak. Dia kata sini. Tapi kalau dia bersama dengan orang lain, dia berjalan bersama Sarah, bersama Hajar, bersama Sarah, bersama Ismail, maka dia akan berjalan mengikut perjalanan biasa. Maknanya ikut biasalah, ikut naik unta, naik apa dan sebagainya. Jadi Nabi Ibrahim diceritakan di dalam sejarah Islam ni, dalam hadis disebutkan bahawa telah datang ke Makkah ni beberapa kali, banyak kali, tetapi ada 4 cerita, ada 4 perkara, ada 4 peristiwa yang diceritakan di dalam hadis, iaitu yang pertama tentang kisah penyembelihan. Yang keduanya kisah menukarkan isteri. Yang ketiganya menetapkan perkahwinan, dan yang keempatnya ialah kisah pembinaan Kaabah. Jadi insya-Allah kita akan tengok perkara-perkara ni, kerana 2 disebutkan dalam hadis dan 2 lagi itu disebutkan oleh Allah SWT dalam Quran. Yang pertama kita lihat pada malam ni adalah tentang penyembelihan. Jadi oleh kerana kita sebut hari itu, selepas daripada Nabi Ibrahim dah balik ni dan air Zam-Zam tu dah keluar tu, membuak-buak keluar daripada situ. Jadi Nabi Ismail ni berada dengan ibunya Hajar situ. Jadi dia makan apa? Makan air itulah. Makan air itu, minum air itu. Jadi sebab itulah dikatakan bahawa orang minum air Zam-Zam ni dia dah cukup dah. Dan dia adalah makanan kepada orang yang meminumnya. Jadi lama kelamaan mereka berdua berada di situ. Kemudian tiba-tiba pada satu masa berjalanlah satu kabilah, iaitu kabilah Jurhum. Kabilah Jurhum ni berasal daripada tanah Yaman. Orang Arab dia ni orang Arab Jurhum ni. Jadi dia telah melalui kawasan tu, kemudian dia tengok tiba-tiba ada burung. Jadi orang Arab ni bila tengok ada burung berterbangan tu, maka dia tahulah kawasan tu ada air. Jadi kemudian dia pun pergi ke tempat tu, kemudian dia tengok ada 2 orang saja, iaitu seorang perempuan dan juga seorang anak kecil. Jadi dia pun mintalah izin ke orang Jurhum ni, mereka minta izin daripada Hajar. Wahai perempuan, dia kata, boleh tak kami duduk di sini? Apa jawab Hajar? Hajar kata, boleh duduk di sini, tapi kau jangan ambil air ni kecuali dengan izin aku, dan air ni adalah milik aku, kata Hajar. Jadi kalau ikutnya, maknanya kaum Jurhum ni kaum yang besar. Mereka ni ramai, ada lelakinya, ada tenteranya, ada sebagainya kan. Kalau ikutnya mereka boleh rampas je air itu. Tetapi disebutkan bahawa tabiat orang-orang Arab pada masa itu, iaitu mereka ni ada satu perasaan, iaitu apa? Mereka ni tak akan buat jahat kepada orang, kecuali orang tu memang penjahat. Memang kumpulan tu kumpulan penjahat. Seperti kumpulan yang akan kalau kita baca dalam sirah Nabi SAW, ada satu bani nama dia Bani Ghifar. Bani Ghifar ni ialah satu kumpulan orang Arab yang berada di antara Mekah dan juga Madinah. Ghifar. Salah seorang daripada yang masyhur daripada Bani Ghifar ni ialah Abu Zar Al-Ghifari. Jadi dia ni adalah kumpulan Samsing. Dipanggil kumpulan perampok. Duduk di tengah padang pasir tu, kerja dia ialah merompok orang. Itu Abu Zar Al-Ghifari. Jadi kumpulan Jurhum ni dia bukan jenis macam tu. Dia minta izin. Jadi bila Hajar ni izinkan dia untuk berada tinggal di situ, jadi Hajar izinkan, tapi disebut ialah dengan syarat jangan ambil air ni kecuali dengan izin aku, dan juga kau tak boleh memiliki air ni. Jadi sebab itulah sampai sekarang ni telaga Zam-Zam tu dimiliki oleh satu kumpulan. Jadi orang Arab tu dia ada telaga Zam-Zam orang ni jaga. Ini milik ni. Kaabah orang ni jaga. Kunci Kaabah orang ni jaga. Sampai sekarang, sampai hari ni kunci Kaabah ni dia ada pemegang dia. Sampai sekarang pada hari ini pemegang kunci Kaabah tu dia tak beri kecuali daripada satu keturunan daripada kabilah Arab yang tertentu tu. Jadi selepas daripada Jurhum ni tinggal di situ. Bila tinggal di situ, dia ni orang Arab. Jadi Nabi Ismail telah telah belajar bahasa Jurhum ni. Jadi bahasa Jurhum ialah kita kata bahasa Arab, sehinggalah akhirnya berubahlah. Hajar ni dan juga Nabi Ismail telah cakap bahasa Arab
dan mereka ni dipanggil sebagai Arab Musta'arabah. Arab Musta'arabah ni iaitu orang yang bukan berasal daripada orang Arab, tapi dia belajar bahasa Arab, kemudian dia pandai bahasa Arab, dan Nabi Ismail ni lebih pandai bahasa Arab lagi daripada orang Arab sendiri. Sebab itulah orang Arab Quraisy dikatakan sebagai antara orang yang mempunyai bahasa yang paling fasih. Orang Quraisy ni ya sebenarnya asalnya bukan Arab. Asalnya mereka ni adalah daripada keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Jadi selepas daripada tu Nabi Ismail pun besar, dan kemudian selepas Nabi Ibrahim ni selalu datang, selalu jumpa dia, dan sampailah satu kali itu masuklah kita cerita yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, cerita tentang penyembelihan penyembelihan Nabi Ismail alaihi salam. Dalam Quran Allah Taala sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur maza tara. Jadi kata Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim Allah Taala ceritakan bila telah sampai Nabi Ismail ni umur dia dah tua dah besar sikit dah besar, dah mampu dah boleh bekerja, boleh apa dah mampu boleh buat kerja sendiri. Lalu Nabi Ibrahim satu kali pernah datang ke di Mekah. Dia tidur di Mekah, kemudian tiba-tiba pada waktu malam semasa dia tidur, tiba-tiba dia bermimpi. Dia bermimpi iaitu aku melihat, dia kata azbahuk, aku melihat aku ni menyembelih. Itulah. Jadi mimpi para nabi adalah merupakan wahyu. Sebab syaitan tak akan dapat untuk datang kepada nabi ni untuk ganggu, untuk cerita apa-apa yang tak betul ni. Jadi kalau nabi, mana-mana nabi bermimpi, maka itu adalah wahyu. Jadi ini adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya menyembelih anak. Jadi sekarang ni Nabi Ibrahim ni kita tahu kan, dia ni tak ada anak Dengan Sarah pun dia tak ada anak, dengan Hajar tiba-tiba dapatlah seorang anak nama Ismail. Tiba-tiba datang pula arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya sembelih anak. Macam mana pula Jadi kalau kita lah mana kan, datang pula mimpi. Mungkin kita ni kalau datang macam tu tak adalah kata kan, pandailah kan, tunggulah dulu kan. Ni bunuh ni kan, bunuh anak ni. Kalau ikut sembelih kan, bukan main-main kan. Jadi tapi Nabi Ibrahim ni Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan dalam Quran, salah satu daripada sifat dia adalah dia ni wafa. Ibrahim innahu wafa. Dia ni orang yang menunaikan. Kalau Allah Taala suruh apa-apa dia mesti buat. Dia tak ada tangguh-tangguh, main-main, pusing-pusing, tak ada. Tapi dalam kisah ni sebelum daripada dia nak sembelih anak dia tu, dia bertanya dulu kepada anak dia. Dia kata, aku melihat di dalam tidur, dalam mimpi aku, bahawa aku ini azbahuk, in anni azbahuk fanzur matara. Dia tanya dulu pendapat Ismail. Wahai Ismail, macam mana? Apa pendapat kau? Apa jawab Ismail? Jadi ini pun nak tunjukkan Allah Ta'ala ceritakan dalam Quran tentang perkara ni, nak tunjukkan bahawa bagaimana berjayanya pendidikan tarbiyah lah kita kata kan, yang dibuat oleh Hajar. Hajar tu maknanya siapa yang mentarbiah Hajar? Hajar ni asalnya lah daripada orang Mesir kan, maknanya daripada hamba yang dihadiahkan oleh Raja Mesir kepada Sarah. Jadi artinya asalnya dia ni adalah tak ada agama lah maknanya, ataupun agama apa-apalah kan, agama bukan Islam lah. Tapi selepas daripada tu dia ni telah dididik oleh Nabi Ibrahim sehingga menjadi seorang yang sangat faham agama dan menunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tengok kan, bila dia dapat anak pula Nabi Ismail tu, dia yang jaga Nabi Ismail tu, tapi dia didik Nabi Ismail tu sehingga Nabi Ismail tu menjadi macam ni. Bila Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan, Nabi Ibrahim berkata, aku lihat aku bunuh kau. Dia kata okey, dia kata no problem. Macam itulah lebih kurang jawab dia kan. Dia kata ya abati if'al ma tu'mar. Dia kata dia kata wahai ayahku, if'al ma tu'mar, buatlah apa yang kamu disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala lah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Dia kata kau akan dapati aku, Nabi Ismail kata, aku ni akan insya-Allah aku ni akan sabar. Jadi anak tu dah besar anak tu besar, bukanlah besar tapi muda macam ni. Jadi dia boleh cakap macam tu, nak ceritanya bahawa sekarang ni kan, bila Allah Taala suruh ni, maka kedua-duanya akan dapat pahala lah kan. Kita katakan boleh kalau dia nak bunuh kan, dia tengok anak dia tidur, kemudian dia sembelih lah kan, bukan payah pun, sebab ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala kan. Jadi kedua-dua ni makna sikap Nabi Ibrahim dan juga sikap Nabi Ismail nak tunjukkan bahawa apa, kedua-dua akan dapat pahala, dan kedua-dua ni memang
orang-orang yang menunaikan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Jadi kita tengok dalam perkataan ni kan, ada perkataan iaitu insya-Allah. Jadi Allah Taala ajar sini kan, kita ni kalau apa-apa kita jangan yakinlah sangat kan bahawa kita mampu buat benda tu kan. Sebab itulah dia ajar kita akan berkata insya-Allah kan. Insya-Allah. Ini adalah kata-kata yang diungkapkan oleh Nabi Ismail. Dan selepas daripada itu kita jumpa juga kan, iaitu Nabi Musa pun berkata perkataan yang sama, iaitu insya-Allah. Kemudian selepas daripada itu apa jadi tu, Allah Taala cerita lagi dalam ayat seterusnya. Dia kata falamma aslama, apabila kedua-duanya telah aslama. Aslama ni makna menyerah maknanya. Menyerah ni makna menyerahlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Watallahu lil jabin. Watallahu lil jabin maknanya Nabi Ibrahim tu dia kata telah meletakkan Nabi Ismail tu di atas tanah, dan dia kata pipi dia tu letakkan dan mukanya menghadap ke sana sebab dia tak boleh tengok dia tak boleh tengok muka anak dia tu. Watallahu lil jabin jadi letakkan pipi tu atas tanah menghadap ke sana, kemudian dia ambil pisau. Kemudian wanadainahu ayya Ibrahim, Allah Taala kata dia letak tu, kemudian dia ambil pisau, kemudian dia start potong leher. Tapi pada masa tu bila dia tarik pisau tu tak lut. Dia tarik tak lut juga kan. Jadi inilah nak kata kan, Allah Subhanahu Wa Taala lah yang menentukan sebenarnya. Kalau dulu sebelum daripada ni kita baca tentang api Api ni tabiat dia membakar, tapi dia tak bakar Nabi Ibrahim. Tabiat pisau memotong, tapi bila Nabi Ibrahim nak potong anak dia Nabi Ismail, Nabi Ibrahim nak potong Nabi Ismail, tak lut yang panggil. Tak bergerak pisau tu. Dia cuba tak boleh juga. Pada masa itulah maka turunlah ayat ni, iaitu Allah Taala kata wanadainahu, kami memanggilnya, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya, kau telah membenarkan apa yang aku telah wahyukan kepada kau. Maknanya mimpi aku tu kau telah benarkan. Inna kazalika najzil muhsinin, Allah Taala kata, dan kemudian kami telah beri, begitulah kami beri kepada orang-orang yang muhsin. Ayat 107 kan. Seterusnya dalam surah yang disebut ni Allah Taala sebut wa fadainahu bizibhin azim. Dan kemudian apa Allah Taala buat, iaitu kami telah gantikan di situ dikatakan peristiwa ni berlaku di Mina, di Mina. Jadi diambil daripada peristiwa inilah, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua daripada amalan haji yang kita buat pada hari ini adalah kebanyakannya adalah mengikuti apa yang dibuat oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Termasuklah menyembelih ni. Jadi Allah Taala kata sekarang kami gantikan dengan zibhin. Zibhin ni ialah dia kata ialah satu kambing biri-biri. Kambing biri-biri azim, besar kambing biri-biri tu kan. Dia kata kambing biri-biri, ada kata riwayat tu kambing biri datang daripada syurga, ada yang kata batu terbelah keluar biri-biri tu, ada yang kata biri-biri tu di syurga dah 40 tahun. Macam-macam lah cerita-cerita ni kan. Tapi cerita-cerita tu tak disebutkan dalam Quran. Cerita yang disebut dalam Quran ialah Allah Taala gantikan, dan sekarang ni Nabi ni telah diselamatkan. Jadi sebab itulah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam digelar sebagai anak kepada dua sembelihan, kata. Anak dua sembelihan. Sebab apa? Sembelihan pertama ialah sembelihan ni. Sembelihan Nabi Ismail yang sepatutnya kena sembelih. Sembelihan yang kedua iaitu Abdullah. Abdullah tu anak kepada ayah kepada Nabi. Muhammad bin Abdullah. Abdullah tu anak kepada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ni dia dah macam bernazar. Ni sebelum Nabi lagi ni. Maknanya zaman jahiliah dia dah bernazar dah. Kalau aku dapat anak yang ke-10, dia kata aku akan sembelih yang ke-10 tu. Tapi bila nak sembelih anak yang ke-10, tengok Abdullah. Tengok Abdullah, jadi masa tu Abdullah kecil lagi. Jadi dia pun berfikirlah kan. Sebab itulah dia pergi kepada tok pawang, tok pendeta, tok penyembah berhala tu kan. Orang yang jaga berhala tu, dia kata kemudian disuruh ganti kan dengan 10 ekor unta. Kemudian cuba tengok, timbang mana satu. Tengok cabut-cabut dia gunalah sistem dia tu kan, sistem cabut undi tu. Akhirnya sampai kepada 100 ekor unta, barulah keluar sembelih 10 ekor unta. Jangan sembelih Ibrahim tu. Jangan sembelih Abdullah. Kalau ikut maknanya Abdullah tu memang dah kena sembelih dah. Sebab itulah Nabi Muhammad ni dia kata anak kepada dua yang kena sembelih sepatutnya. Yang pertama ialah Nabi Ismail yang sepatutnya dah kena sembelih, yang kedua ialah
ayah dia iaitu Abdullah yang sepatutnya kena sembelih. Jadi Allah Taala kata wa fadainahu bizibhin azim. Jadi lepas tu dia sembelihlah. Tu habis cerita satu. Kemudian selepas daripada tu dia pun berkahwin. Nabi Ibrahim ni Nabi Ismail ni yang tinggal di Mekah ni dia pun berkahwin. Tapi Nabi Ibrahim ni tak datang. Dia tak ada lah kita buat majlis perkahwinan pun dia mari datang jemput, tak ada lah. Kemudian dia datang sekali. Nabi Ibrahim datang pada masa tu, Nabi Ismail ni tak ada di rumah. Nabi Ismail pergi berburu, dia katakan. Jadi dia datang, dia jumpalah isteri ni. Isteri dia ni, isteri Nabi Ismail ni tak kenal ni. Apa panggil mertua dia tak? Bapak mertua dia lah, bapak mertua dia tu. Nak cerita sebab tu lah, mana kita kata dia tak ada lah majlis-majlis tu. Dia tak panggil lah ayah dia datang kahwin tu. Jadi dia tak kenal. Tapi dia datanglah, dia pun tanya, dia kata, macam mana mana suami awak? Dia kata, suami aku pergi berburu. Kata, bagaimana hidup di sini? Okeylah, dia kata macam itulah, dia kata. Kemudian tu okeylah tu macam mana? Dia sebutlah cerita. Bagus tak bagus? Kurang best sikit, dia kata. Tak bagus sikit hidup sini. Kenapa? Susah lah, dia kata ini. Jadi tak apalah, dia kata. Kalau macam tu, salamlah kepada suami kamu. Kalau dia balik, aku nak jalan lah, dia kata. Dia pun jalan. Bila dia jalan balik semula ke Palestin. Jadi maknanya datang tu untuk ziarah tengok rumah tu kan. Jadi lepas dari itu tak berapa lama baliklah Nabi Ismail. Balik ke rumah dia ni. Cuma satu lagi disebut ialah Nabi Ibrahim sebut kalau suami awak ni balik, tolong pesan, dia kata. Iaitu apa? Tolong tukar palang pintu, dia kata. Palang pintu tukar, dia kata. Dia tak sebut apa maksud. Dia baru sebut palang pintu je. Jadi Nabi Ismail pun balik. Kemudian isteri dia cerita, tadi ada seorang tu. Tadi tu bukan tadi lah, lama dah datang. Seorang yang datang, orang tua datang, dia kata. Dia ceritakan sifat-sifat orang tua tu. Kemudian Nabi Ismail kata, tu ayah aku lah tu. Nabi Ismail tu, tak ada orang lain dah. Betul. Lepas tu apa dia pesan apa? Dia kirim salam, dia kata. Waalaikumsalam. Kemudian dia pesan apa lagi? Dia pesan, dia kata, tukar palang pintu. Jadi Nabi Ismail kata, kau tahu tak palang pintu tu apa? Palang pintu tu kau lah, dia kata. Iaitu Nabi Ibrahim, ayah aku menyuruh aku ni menceraikan kau. Jadi sekarang kau balik ke rumah. Jadi Nabi tu habis cerita tu. Kemudian dia kahwin dengan seorang perempuan yang lain. Lama-lama ada satu kisah lagi pula, dia datang lagi. Nabi Ibrahim datang lagi ke rumah tu. Nabi Ismail tak ada juga, pergi berburu lagi. Jadi zaman tu nak kata berburu mana saya tak tahu lah kan. Berburu orang Arab sekarang ni kalau nak tengok berburu tu adalah berburu padang pasir tu. Dia berburu macam-macam dalam binatang dalam padang pasir tu. Jadi bila dia tanya Assalamualaikum semua tu, dia cerita rumah ni orang tua dia tak kenal juga ni. Ni dia tak kenal juga ni bapak mertua dia. Jadi dia pun tanya, apa khabar? Khabar baik, dia kata semua tu. Kemudian bagaimana kehidupan di sini? Okey, dia kata alhamdulillah. Okey tak? Semua bagus. Bagus, semua senang, tak ada masalah, dia kata. Kamu makan apa? Dia tanya. Dia kata kami makan daging, dia kata. Lagi makan apa? Minum air, dia kata. Minum air zam-zam tu. Jadi makan daging, minum air zam-zam. Masa tu maknanya kan, kalau ikut dalam hadis diceritakan, tak ada makanan lain, tak ada buah ke, tak ada gandum ke, tak ada roti ke, tak ada. Dia makan daging dengan minum air saja. Boleh maknanya kan. Kuat kot kan. Kalau macam tu lah kita ni makan daging. Jadi lepas daripada cerita tu, dia kata dah bagaimana kehidupan? Okey semua, tak ada masalah, dia kata. Bagus semua. Okeylah macam ni lah, kata. Kirim salam kepada suami kau dan beritahu kepada suami kau tu supaya kekalkan palang pintu. Kekalkan maknanya jangan ubahlah palang pintu tu. Okeylah, dia pun balik. Lama tu datanglah, baliklah daripada berburu Nabi Ismail. Kemudian dia cerita yang sama tadi tu. Kemudian dia ceritakan, isteri dia ceritakan, ada seorang tua datang begini-begini. Dia kata ayah aku lah tu. Kemudian dia pesan? Dia kata yang pertama dia doakan, dia doakan keberkatan. Allahumma barik fi lahmin wal ma', dia kata. Dua benda. Nabi Ibrahim berdoa supaya memberi keberkatan kepada daging dan juga kepada air. Kemudian yang kedua dia pesan apa lagi? Dia kata kekalkan palang pintu. Jadi dia tanya Nabi Ismail tanya isteri dia, kau tahu tak palang pintu tu apa? Dia kata palang pintu tu ialah kau. Jadi artinya apa? Jangan ceraikan kau. Jadi hiduplah mereka macam tu. Habis itu dua kali. Perkara yang ketiga yang tu juga ialah pembinaan Kaabah.
Disebutkan dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut sini kan, wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Jadi Allah Ta'ala telah beritahu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam supaya bina Kaabah. Jadi pada masa itu Kaabah belum ada lagi. Yang ada tu dia kata ialah satu kecil saja tu, macam timunan ada tanah situ kan, nampak kan macam tu. Dan ada sebut dalam hadis lagi dah tak ada langsung, tapi Allah Ta'ala beritahu tempat tu akan dibina Kaabah. Jadi Nabi kata itu nama dia qawaid. Nama qawaid itu ialah maknanya macam foundation macam tu. Foundation ada tu. Jadi Nabi Ibrahim setelah diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala di manakah nak bina Kaabah tu, jadi dia pun gali. Bila dia gali, dia jumpa batu bawah tu. Ada sebutkan dalam satu cerita dalam hadis bahawa bila dia angkat satu batu tu, tiba-tiba keluar cahaya daripada situ. Cahaya daripada batu tu. Jadi Nabi Ibrahim kata, sahlah benda ni, tempat ni lah yang ni. Jadi dia bertanya kepada Nabi Ismail, wahai Nabi Ismail, Allah Ta'ala telah perintahkan kepada aku supaya aku bina Kaabah. Macam mana? Kau sanggup tak tolong aku? Dia kata, aku sanggup. Dia kata. Nabi Ismail kata, aku sanggup. Jadi mereka pun berdua startlah bina Kaabah. Siapa yang jadi engineer dia? Nabi Ibrahim. Nabi Ismail kerja apa? Nabi Ismail ni kerja dia lah mengangkut batu. Jadi setiap kali dia akan letak batu. Dia bukan pakai simen pada masa tu. Dia tak pakai simen, tapi dia akan letak susun batu je. Susun batu-batu. Jadi Nabi Ibrahim yang tukang tu dia akan tengok. Setiap kali letak satu batu dia akan tengok. Tengok. Betul tak betul? Dia pun tengok. Okey, letak sini. Minta lagi batu dengan anak dia tu. Letak batu. Macam itulah cerita dia sampailah tinggi. Sampai tinggi. Kemudian sampai satu ketika tu dia minta kepada Nabi Ismail. Ismail, minta batu tu. Tak larat dah ayah, dia kata. Dia cakap situ. Kalau ikut dalam bahasa Arab dia kata anak kaslan, dia kata. Kaslan ni makna takban lah. Takban ni makna penat dah ayah, tak larat dah. Tak apalah ayah, dia kata. Dia ambil cari sendiri. Dia cari sendiri, jumpalah batu. Bawa batu satu, batu putih. Batu tu warna putih. Jadi di mana jumpa mana pula batu putih ni. Jadi Nabi Ibrahim kata, beritahu kepada Nabi Ismail, batu ni diberikan oleh orang yang kamu akan tahu siapa. Rupanya batu putih tu yang dinamakan sebagai Hajar Aswad. Yang asalnya batu putih itu sebenarnya adalah batu tu daripada syurga, diberikan oleh malaikat kepada Nabi Ibrahim, dan kemudian batu tu asal dia putih, tapi dia letak situ, tapi oleh kerana dikatakan sebab banyak sangat dosa anak Adam ni kan, semua orang berkucuk situ nak apa, jadi akhirnya dia jadi hitam. Jadi akhirnya nama dia sekarang dipanggil Hajar Aswad. Aswad tu makna hitam, Hajar tu makna batu. Itu kan. Jadi Nabi Ibrahim pada masa dia bina Kaabah tu, dia duduk di atas. Bila tinggi, dia naik tinggi. Dia panjat atas sana, letakkan atas batu untuk lapik tempat duduk. Lama-lama batu tu kerana berat maka jadi berlubang tempat dia pijak tu. Jadi tempat dia pijak itulah yang dinamakan sebagai Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim. Yang sekarang ni kita ada tengok kan, ada Maqam Ibrahim tu, ada bekas tapak kaki dua tu. Itu tempat tapak kaki Nabi Ibrahim semasa dia naik atas, dia nak tengok Kaabah tu betul tak betul. Asal dulu batu tu, tempat Maqam Ibrahim tu ialah duduk tepi Kaabah tu. Tapi lama zaman Saidina Umar dikatakan kerana dalam Quran dia sebut apa? Pasal apa ni tentang Maqam Ibrahim tu. Allah Taala sebut Maqam Ibrahim ni hendaklah kamu jadikan sebagai musalla. Musalla ni makna tempat sembahyang makna. Tempat sembahyang apa? Iaitu selepas daripada orang tawaf, sunat kita sembahyang di musalla, iaitu menjadikan Maqam Ibrahim sebagai musalla, iaitu sembahyang di belakang Maqam Ibrahim tu. Jadi Maqam Ibrahim dululah masa damit-damit dulu saya duk fikir Maqam Ibrahim ni maqam tu kubur. Sebenarnya maqam tu bukan kubur. Maqam itu daripada qama yaqumu maqam, qama yaqumu makna tempat berdiri maknanya. Tapi orang kita kalau makam tu makna kubur lah. Makam. Tapi orang Melayu jadi makam, dia jadi makom. Jadi makom tu asalnya lah tempat berdiri. Sebab itulah nama dia makom. Nabi Ibrahim ni dia tak mati situ. Dia mati di Hebron. Hebron tu ialah kita panggil sekarang sebagai Hebron kan. Dalam map dipanggil Hebron. Tapi dalam bahasa Arab dia tak panggil Hebron. Hebron tu nama nama orang putih letak. Nama dia ialah Khalil. Orang Arab panggil Khalil. Tempat yang dulu orang Islam ramai kena bunuh, kena tembak tu, dalam masjid tu. Jadi satu masjid situ, nama dia Masjid Khalil. Dalam masjid tu ada kubur. Kubur Nabi Ibrahim yang mati, yang meninggal, yang wafat selepas umur dia lebih 170 tahun. 170 tahun. Isteri dia mati sebelum daripada itu lagi. Yang dia mati tu masa tu ialah dia mati pada masa tu yang menanamkan dia ialah dua lah, iaitu anak dia Nabi Ismail dan juga Nabi Ishaq.
Jadi balik pada cerita dia ni, dia pun bina Kaabah ni. Jadi bila lepas bina Kaabah tu selesai daripada tu, dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa apa? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Makna setiap kali dia angkat batu, setiap kali masa tu dia baca doa itulah dia. Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah daripada kami apa yang kami buat ni. Jadi maknanya Nabi Ibrahim sendiri tu pun rasa macam takut Allah Taala terima tak terima, macam kita lah kan jadi kita sebab itulah kalau kita dah berpuasa sebagai contoh kan, ataupun kita sembahyang ni, kita kena mesti ada perasaan takut. Kata Imam Ghazali, kalau tak ada perasaan takut tu, takut apa? Macam confirm je puasa kita terima, garanti apa tak tahu kan. Jadi sebab itulah kita kena minta doa ni kan. Rabb baca sini, kalau Nabi Ibrahim dia sendiri pun takut apa ni, amalan dia tak diterima, perbuatan dia tak terima, sedangkan dia ni buat perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia baca doa ni, Rabbana taqabbal minna, kita baca Rabbana taqabbal minna salatana a'malana sujudana wa qiyamana wa ruku'ana, semualah kita nak baca. Ya Allah, terima semua. Wa siyamana, kalau masa puasa Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah daripada kami semua, innaka antas samiul alim, kerana engkau ni maha sami' maha alim. Rabbana waj'alna muslimaini lak. Dia sebut lagi doa tu, doa Nabi Ibrahim tu, ya Allah jadikanlah kami ini, waj'alna, kami berdua ni, muslimaini, dua-dua tu menjadi muslim, tunduk kepada kamu, patuh kepada kamu. Wa min zurriyyatina, kemudian dia minta lagi, dan zuriat kami juga. Bukan kami saja, maknanya zuriat kami, orang yang datang selepas kami juga, anak-anak kami, cucu-cucu kami, ummatan muslimatan lak, menjadi umat yang tunduk kepada engkau ya Allah. Wa arina manasikana, ni terus lagi dibaca doa, iaitu tunjukkan kepada kami macam mana cara ni kami nak beribadat kepada kamu. Maknanya kalau Allah Ta'ala tak tunjukkan pada kita cara nak beribadat dengan betul, kita tak tahu. Kita rasa nak beribadat macam para sahabat dulu lah, nak beribadat kepada Allah, tapi nak beribadat macam mana tak tahu. Jadi Allah Ta'ala datang kirimkan malaikat Jibril, ajar kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam cara nak semayang macam ni. Nak semayang bila, zuhur bila, asar bila kan, kemudian semayang macam mana, angkat takbir, ambil wuduk pun tak tahu kalau tak kan. Jadi dia ajar semua, ajar semua. Itu wa arina manasikana, manasik artinya ialah cara ibadat kepada engkau ya Allah. Wa tub alaina, dan kemudian terimalah taubat kami ya Allah, innaka antat tawwabur rahim, kerana engkau ni maha penerima taubat dan juga maha penyayang. Rabbana, kemudian seterusnya dia berdoa pula. Dia berdoa kepada Allah ni. Banyak je panjang Nabi Ibrahim panjang ni. Lepas berdoa, last kali dia berdoa ni antaranya dia berdoa, wa rabbana wa ba'as fihim rasula. Ya Allah, kirimkanlah kepada mereka ni ahli Mekah ni. Siapa? Rasul, seorang rasul. Minhum, daripada kalangan mereka. Maknanya jadi dia minta doa bukan sekadar tu saja, tapi turunkan rasul seorang daripada kalangan mereka orang Mekah ni, yatlu alaihim ayatika, yang akan membacakan ayat kamu kepada mereka ni. Jadi doa Nabi Ibrahim dah lama berapa ratus tahun sejak sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lama maknanya kan. Sebab Nabi Muhammad tu datang bin, kalau kita katalah ikut tengok bin itu sampai kepada apa, 30, 40, 50 tu nak sampai kepada Nabi Ismail. Kalau ikut ni tertin Nabi Muhammad bin dah sampai kat 20 barulah sampai kepada Adnan. Lepas Adnan tu disambung lagi bin sampai ke atas barulah sampai kepada Nabi Ismail. Jadi makna jarak tu dia kata ada setengah kata 5,000, ada kata 4,000 4,000 tahun. 4,000 tahun. Kita kalau 100 tahun tak ada lah, mati semua dah. Biasanya gitulah kan, satu generasi. Tapi ini 1,000 tahun. Jadi 1,000 tahun tu, kalau kita dengan kita kata Islam sampai kat sini berapa 400 600 tahun kita kata. 600 tahun tak sampai 1,000 pun lagi. Ini 4,000 tahun kata. 4,000 tahun Nabi Ibrahim ni minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, bila Allah Taala makbulkan. Allah Ta'ala makbulkan bila lahirnya Nabi Muhammad SAW. Berapa keturunan? Jadi maknanya selepas 1,000 tahun baru dimakbulkan doa ni. Rabbana wa ba'as fihim rasula. Ya Allah, utuskanlah daripada ahli Mekah ni seorang rasul yang kerja dia ialah 3. Yang pertama, yatlu alaihim ayatik, yang akan membacakan ayat kamu. Yang kedua, yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, yang akan mengajar mereka. Mengajar yang betul, mengajar yang salah. Dan yang ketiga, wa yuzakkihim, iaitu membersihkan mereka. Mentarbiah mereka, mentazkiyah mereka, membersihkan hati mereka daripada syirik, daripada dosa, daripada suka kepada kejahatan dan sebagainya. Itu dia kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Taala perkenankan datanglah Nabi Muhammad daripada keturunan Nabi Ismail.
Jadi maknanya jauh lah tu jadi ada satu perkara lagi lah yang disebutkan oleh ulama sini tentang penyembelihan yang lupa saya sebut tadi kan. Penyembelihan tadi. Siapa yang kena sembelih tadi? Yang kena sembelih ialah mengikut Al-Quran, ialah Nabi Ismail alaihissalam. Tapi mengikut Bible, mengikut Taurat, mengikut orang Kristian, mengikut orang-orang Yahudi, dalam kitab-kitab mereka yang kena sembelih itu bukannya Nabi Ismail. Yang kena sembelih itu ialah Nabi Ishaq, dia kata. Yang masa kecil. Nabi Ishaq masa kecil masa tu kena sembelih. Kenapa orang Yahudi ni pelik sangat dalam kitab mereka betul ke kitab mereka ni sebutkan bahawa orang yang kena sembelih tu Nabi. Kalau kita tengok movie lah sekarang movie ke apalah cerita dia orang putih buat ni kan, semua ni Hollywood ke apa mana-mana ni, dia akan bawa cerita apa? Yang kena sembelih tu kalau Nabi Ibrahim yang disembelih ialah sembelih Nabi Ishaq. Dia tak sembelih Nabi Ismail. Bagi dia tak ada Ismail, Ismail tak ada nilai. Sebab apa? Ulama-ulama tengok kan. Kerana ini adalah di antara perkara yang orang-orang Yahudi dan juga orang Kristian dulu telah menyelewengkan kitab mereka. Mereka ubah kitab mereka. Dulu dalam asalnya kitab mereka ni sebutkan bahawa yang kena sembelih tu ialah sebenarnya Nabi Ismail, bukannya Nabi Ibrahim. Bukannya Nabi Ishaq. Tapi akhirnya dia ubah. Sebab apa? Dia benci sebab Nabi Ismail ni ialah bapa kepada orang Arab dia panggil. Nabi Ishaq ni adalah bapa kepada Bani Israel. Jadi bagi dia tak nak bagi can lah, tak nak bagi point, tak nak bagi kredit kepada orang-orang daripada orang Arab ni. Dia nak Bani Israel juga. Itu ceritalah yang telah diubahkan. Jadi kita akan berhenti setakat tu pada malam ni insya-Allah, dan kita akan sambung lagi nanti ialah bagaimana Nabi Ibrahim ni dengan haji pula, amalan haji. Jadi nampak cerita Nabi Ibrahim ni panjang sikit dah 5 kali dah. Kita akan masuk yang ke-6 nanti insya-Allah, lepas tu akan habis insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Jadi setakat tu kita tangguhkan dengan membaca surah wal asri insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.